Tajuk utama 24 Mac. Saya diminta mendapatkan pengakuan bersumpah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor terlibat dalam kes pembunuhan tersebut. Malahan saya sendiri pernah diminta membuat surat akuan bersumpah mengaitkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri dengan pembunuhan Altan Tuyak. Ganjaran yang ditawarkan memang boleh menggoyahkan iman. Misi yang diarahkan buat akuan sumpah bohong untuk babitkan Perdana Menteri dan isteri dalam kes Altan Tuyak. Ganjaran yang dijanjikan cukup besar hingga mampu menggoyahkan iman si pelaku. Itu pengakuan tergempar seorang lagi ahli parlimen bebas di Dewan Rakyat. Kali ini oleh Zulkifli Nordin yang kemudiannya memanjatkan kesyukuran kerana tidak terjebak dalam pakatan fitnah itu. Saya sendiri pernah diminta untuk membabitkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri Yang Berbahagia Datuk Seri Rosmah Mansor dalam kes pembunuhan ini. Antaranya saya diminta mendapatkan pengakuan bersumpah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor terlibat dalam kes pembunuhan tersebut. Malahan saya sendiri pernah diminta membuat surat akuan bersumpah mengaitkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri dengan pembunuhan Altan Tuyak. Ganjaran yang ditawarkan memang boleh menggoyahkan iman. Namun Datuk Yang Dipertua, saya bersyukur Allah melindungi saya daripada terbabit dalam fitnah tersebut. Sebab itulah saya menarik diri daripada terus mengendalikan kes tersebut kerana adanya gangguan daripada pihak ketiga. Pendedahan itu dibuat ketika ahli Parlimen Kulim Bandar Baru ini membahaskan usul menjunjung kasih tita ucapan yang di-Pertuan Agong. Menurut Zulkifli lagi, mustahil bagi tertuduh dalam kes itu sanggup berdepan tali gantung dan berdiam diri jika Perdana Menteri dan isteri terbabit. Dan sebagai seorang Islam, kita patut mengambil sikap husnuzan, bersangka baik. Setahu saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melakukan sumpah menafikan pembabitan beliau. Dan setakat ini, tidak ada di antara kita yang berani bersumpah menafikannya. Oleh itu, bersangka baiklah kita sesama Islam dan berpeganglah kepada Al-Quran sebagai petunjuk kita. Bagaimana kita tidak suka difitnah orang, begitu jugalah kita tidak sepatutnya memfitnah orang lain. Pendedahan tergempar hari ini adalah yang ketiga dari kalangan ahli parlimen bebas selepas Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim pada 17 Mac dan Datuk Ibrahim Ali Isnin lalu. Fitnah berikut juga didedahkan oleh Zulkifli berkaitan akuan bersumpah penyiasat persendirian P. Balasubramaniam juga cuba mengaitkan Perdana Menteri dengan kes itu. Hanya sekadar syak wasangka dan tohmahan. Takkanlah orang seperti Balasubramaniam boleh diterima fitnahnya tanpa usul periksa. Apakah hanya dengan sekadar membuat surat akuan sumpah dengan membayar fee RM4, satu fitnah menjadi bukti dan keterangan semata-mata kerana ada cop persetujuan sumpah. Dan punya banyak surat akuan sumpah yang macam tonggang terbalik dibuat oleh si Bala ini. Akhirnya dia sendiri pun menjadi seperti sesumpah. Sedangkan apa yang difitnah dan ditohmahkan dalam akuan bersumpah tidak pernah dinyatakan oleh penyiasat persendirian itu di mahkamah atau ketika memberi keterangan polis. Serentak itu, Zulkifli menyifatkan Balasubramaniam sebagai seorang oportunis yang mengambil kesempatan daripada kerakusan syaitan yang bertopengkan manusia. Sebelum diminta mengaibkan Perdana Menteri dan isteri, Zulkifli juga diarah melakukan satu misi yang sama 6 tahun lalu, mengaibkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz dalam satu kes mahkamah lain. Bila mana saya diminta mengaibkan Yang Berhormat Padang Rengas menggunakan kes pembunuhan Darren Kang, di mana anak Yang Berhormat Padang Rengas bernama Nadim ditomah sebagai terlibat dalam pembunuhan tersebut kerana kebetulan beliau berada di lokasi pembunuhan. 5 orang warga Thai, pekerja restoran Uncle Don di Seri Hartemas telah didakwa dan dibicarakan serta membuat pengakuan bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya diminta mengaitkan Nadim dengan mereka. Alhamdulillah, sekali lagi Allah menyelamatkan saya daripada terlibat dengan fitnah ini. Pendedahan itu dituruti ingatan berikut. Saya berharap tidak ada pihak yang meletakkan saya dalam keadaan terpaksa mendedahkan semua perkara mungkar yang berlaku. Kalau saya berbuat demikian, letupan besar yang dibuat oleh YB Bayan Baru akan hanya menjadi sekadar kentut yang sepi. Secara peribadi, Zulkifli berharap dapat memperbetulkan keadaan terhadap mangsa politik kotor itu. Begitulah kotornya mainan politik negara masa kini.
Sebenarnya terlalu banyak perkara yang tidak betul yang telah saya diminta dan diarah lakukan selama ini. Ada antaranya telah saya laksanakan dan ada antaranya saya tidak laksanakan. Saya mengambil kesempatan ini untuk memohon kemaafan kepada mereka yang telah menjadi mangsa kepada percaturan politik kotor ini. Dan saya berjanji akan berjumpa dengan mereka secara peribadi untuk memperbetulkan keadaan. Anggota Parlimen Bebas Kulim Bandar Baru Zulkifli Nordin mendedahkan beliau ditawarkan ganjaran besar untuk memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri. Zulkifli bagaimanapun tidak mendedahkan pihak yang membuat tawaran itu. Bagaimanapun beliau memaklumkan kepada Dewan Rakyat tawaran itu disifatkan sebagai boleh menggoyahkan iman. Dan ia menjadi sebab mengapa Zulkifli menarik diri sebagai peguam bela dalam kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu pertengahan tahun lalu. Yang sebagai peguam membela kes tersebut. Kita perlu ingat, takkanlah OKT tersebut sanggup dihukum mati ke tali gantung kalau benar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri terlibat. Saya cukup yakin pasti mereka akan mendedahkannya kalau ianya benar. Dan sebagai seorang Islam, kita patut mengambil sikap husnuzan, bersangka baik. Setahu saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melakukan sumpah menafikan pembabitkan beliau. Dan setakat ini tidak ada di antara kita yang berani bersumpah menafikannya. Oleh itu, bersangka baiklah kita sesama Islam dan berpeganglah kepada Al-Quran sebagai petunjuk kita. Bagaimana kita tidak suka difitnah orang, begitu jugalah kita tidak sepatutnya memfitnah orang lain. Tambah beliau, tiada pihak yang tampil menunjukkan bukti mengaitkan Perdana Menteri dan hanya sekadar bersandarkan surat akuan sumpah daripada bekas penyiasat persendirian P. Balasubramaniam. Akuan sumpah itu juga tidak pernah dinyatakan Balasubramaniam dalam keterangan di mahkamah. Pada pertengahan tahun lalu, Zulkifli menarik diri sebagai peguam bela tertuduh dalam kes pembunuhan itu Chief Inspector Azila Hadri kerana mendakwa terdapat campur tangan serius pihak ketiga dalam persediaannya membuat pembelaan. Dan mengulas lanjut, Zulkifli berkata beliau akan menemui pemimpin nombor 1 negara untuk memohon maaf. Ujar beliau, pertemuan bersama Datuk Seri Najib itu juga penting bagi mendedahkan niat jahat pihak tertentu yang turut melibatkan pihak asing untuk menjejaskan kestabilan negara. Ada sesuatu yang menghina Islam. Zulkifli yang disingkirkan daripada PKR bersyukur kerana Allah menyelamatkannya daripada terus terlibat dengan gejala fitnah. PKR ni ada satu perjuangan untuk buat reform. Tapi masalah dia Firaun dalam tu. Yang ada segelintir yang menguasai sekarang. Mereka ni yang banyak melaksanakan agenda yang terkeluar daripada tata cara PKR itu sendiri. Jelas Zulkifli budaya fitnah yang tidak berkesudahan mendorong beliau membuat pendedahan sekaligus memohon maaf kepada semua individu yang terlibat. Selain Perdana Menteri, beliau juga akan menemui Datin Seri Rosmah Mansor dan Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk tujuan yang sama.